Bismillah. I think maybe one more of your friend is not yet here, but I continue first. If you look at your textbook or your workbook, we call it, we will finish page 86 hari ni. Then that's it. And then the rest of them will be completed tomorrow lah. So throughput accounting, we will finish just until page 86 lah. Or until 1.2 kalau guys tengok textbook tu kan. Sebelum 1.3 tu, 1.3 ada 5 steps kan. 5 steps tu besok. We'll finish until 1.2. Okay, that's the plan lah. So let's look at the chapter overview first. Before that sikit lah kan, sebab hari pun hari Jumaat, hari ingat bagus juga kalau kita mempelbagaikan motivasi kita belajar. One of the adab kan dalam belajar, I'm reading from this book now. Sikit kata I nak share, dia kata jangan berasa jemu mendengar ilmu. Do not feel bored when you listen to knowledge. Maksudnya apa boring ni? Boring sebab kita dah pernah dengar. I pun, kita semua lah. Ya lah, ini pernah dengar, tak apalah. Bosan lah, contoh kan. Dia kata, I baca, pelajar hendaklah mendengar ilmu pengetahuan dan ilmu hikmah dengan penuh penghormatan. We respect that knowledge. Walaupun kita dah tahu ni, tapi kita respect. Walaupun yang didengarinya itu sudah 1000 kali dalam satu masalah dan satu kalimah. Dah dengar 1000 kali dah guys. Kita ada ke ilmu yang kita dah pernah dengar 1000 kali kan? I think unlikely. Banyak ilmu yang kita dengar mungkin dah pernah dengar sekali dulu kan. Tapi ni kata kena hormat walaupun kita dah tahu dah 1000 kali dah dengar. Dia kata apa lagi tak? Ada orang berkata, sesiapa yang penghormatannya terhadap ilmu tu lah selepas 1000 kali tidak seperti penghormatannya pada pertama kalinya, maka dia bukanlah ahli ilmu. First time lah, best lah, bagus lah ilmu ni first time, macam very excited dan kita macam suka kan. Tapi bila dengar benda yang sama for the 1000 time, kali ke 1000, macam alah dah dengar banyak kali. Dia kata siapa yang begitu, penghormatannya kali pertama dengar dengan penghormatannya kali ke 1000 dia dengar benda tu, kalau tak sama cara dia respect ilmu tu, maka dia bukan ahli ilmu. Ini diajar dalam Islam, betapa kita kena hormat ilmu walaupun kita dengar banyak kali. Ini khususnya ilmu agama lah kan. Belajar bab tahsin Al-Fatihah, cara membaca Al-Fatihah hari-hari saya baca, contoh kan, jangan macam tu. Jangan tak hormat ilmu walaupun kita dah dengar banyak kali. Itu diajar. Sebab guys, I think Allah Alam, guys pun mesti pernah lalui kadang-kadang kan, just because kita menghargai dan menghormati ilmu, walaupun kita dah dengar banyak kali, mesti ada benda baru yang kita dapat. Mesti ada benda baru yang kita dapat. Sebab Allah kurniakan kita daripada keikhlasan hati kita menghormati ilmu itu. Wallahu a'lam. Throughput accounting. Now, okay. Throughput, bottleneck, and then 5 steps tu tomorrow. And then ada ratio namanya TPAR. Soalan tanya kan, calculate the TPAR. TPAR apa ni? Tanpa, bukan TPAR tu throughput, TP tu throughput lah. AR tu accounting ratio. Apa tu? Adalah dia punya formula, nanti kita tengok. Jom, we finish this class today. Pada hari Jumaat yang penuh barakah ni, with this page lah. And ada sambungan sikit je nanti page tu lah untuk activity 1 ni. Okay, jom. Theory of constraints. Okay. Apa nama lain ataupun what's another word for constraints? Limits, hard kan, constraint kan. So saya nak datang sekelas tapi banyak masyakkah kan. Banyak constraint lah, kereta tak ada, jalan jam lah. Contoh lah, itu constraint lah tu. Hard, masalah dan sebagainya. So itu secara bahasa lah, tapi apa kaitan dia dengan throughput? Okay, what is throughput? Okay, kita baca dulu beberapa key terms. Tengok theory of constraints. The theory of constraints, dia ringkaskan TOC, is a production system where the key financial concept is the maximization of throughput while keeping conversion and investment cost to a minimum. I'm not sure about you. Kalau bila I baca first time benda ni kan, I rasa macam dia tak membantu sangat. Kalau I. You guys cerdik kan? Tapi kalau I macam, apa dia nak kata ni kan? Tapi macam biasalah macam I sebut dekat you, belajar kena sabar, belajar kena sungguh-sungguh. Nanti we go through, bila you baca lagi perkataan lagi sekali, you akan lagi faham. Itu cara belajar, sikit-sikit. Tadarrush dia panggil, tadarrujan, sikit-sikit. The theory of constraint is a production system where the key financial concept is, apa keyword dia? You nak maximiskan throughput. Throughput tu apa? I dah cerita tadi.
Sebelum ni nak maximize return. Sebelum ni nak maximize profit. Itu kita biasa dengar dah. Sekarang dalam chapter ni kita nak maximize juga. Maximize apa? Maximize keuntungan lah. Tapi keuntungan tu namanya throughput. Kenapa nak kena reka satu konsep keuntungan lain yang namanya throughput? Adalah sebab dia. Nanti kita tengok. While keeping conversion and investment cost to a minimum. Logik lah kan? You nak duit masuk banyak, duit keluar sikit. Logik lah. Maximize throughput, minimize cost. Settle. Tapi maksud conversion, maksud investment cost, next nanti. Okay, what is throughput contribution? Tengok ni nama lain dia. Tengok. So ada 3 nama dia. Kadang-kadang diguna perkataan throughput je. Atau diguna perkataan throughput return. Macam yang bagi tahu tadi. Ya guys, kenapa tiba-tiba dia jadi macam tu tadi? Okey, sama ada namanya throughput return atau throughput contribution, benda yang sama. Oh, ini dia sebut dah kat sini. Dia benda yang sama, sebiji sama. Adalah, what is this? It is sales revenue minus direct material cost. I dah bagi tahu awal tadi. Direct material cost. In other words, dia minus variable cost lah. Tapi variable cost tu hanyalah mengira direct material cost. Nanti kita tengok kat bawah lagi. Throughput contribution per unit sama je lah. Dia tambah perkataan per unit je. Sales price per unit minus direct material cost per unit. Kenapa dia kena buat macam tu? Kena bagi per unit, ada sebab dia. Setiap benda yang ditulis ni, dia bagi ni ada sebab dia. TOC apa tadi? Theory of Constraints. Is an approach to production management. Apa maksud production management? You duduk dekat kilang, you jadi manager yang akan manage production. Hari ni kita nak buat produk apa? Banyak mana? Bila? Mana dulu? Mesin mana dulu nak start? You yang manage production. You kena faham tau. Kita dalam konteks apa? Kita bukan buat marketing ni. Kita bukan buat jualan ni. Kita bukan jaga human resource ni. Bukan. Kita dalam production management. So TOC, Theory of Constraint ni merujuk kepada production. Tu kena dengar. And optimizing production performance. Sebab tu dia cakap pasal material tadi. Nampak sikit-sikit bergambaran. Sebab tu kita tengok material ni. Sebab material tu you guna dekat mana? Waktu production. And optimizing production performance that was formulated by inilah orangnya. Goldratt and Cox in the US in 1986. Who were the ones who formulated? Tak adanya soalan macam tu. Ada bagi tahu. Ini sejarah. Tapi kenapa nak kena tahu nama dia? Dia ada buku yang dia tulis. You boleh baca buku tu. Dia nak tahu satu benda tak guys? Ada good news. I tak tahu buku tu ada dijual lagi ke tak, ataupun dah ada e-book yang free boleh cari dekat internet. I tak tahu. Tapi yang I tahu, dengar good news. Ingat I bagi tahu, throughput accounting ada 2 technical article. Part 1 kan ada 2 kan? Part 1 tu sebenarnya dia summarizekan buku tu. You tak payah beli buku tu pun, bacalah technical article tu. Masuk exam ke? History, sejarah tu tak masuk, tapi it helps you understand kenapa nak reka benda Allah yang namanya throughput ni. Kan dia guna kataan benda Allah kan, benda tu lah. And then technical article yang kedua tu yang akan ajar you cara kira throughput ni lah. Itu yang lebih relevant directly to your exam lah. Inilah 2 orang tu Lama dah kan? I pun tak ada lagi di dunia ini. 1986. Its key financial concept is to turn materials into sales as quickly as possible. Inilah sebab dia. Tapi kalau you tak faham dalam lagi, tak apa. At least for now you tahu dulu. Kenapa bila you kira contribution tu, you ambil sales revenue dengan direct material je. Sebab dia just nak tengok betapa cepat material tu kita proses untuk jadi sale. Maknanya dijual lah. Sebab tu dia tak nak tengok benda lain. Tak tengok labor, tak nak tengok overhead, tak nak tengok fixed cost, tak nak tengok benda tu. Itu sebab dia. Okay? Sebab dia nak fokus on how quickly your material is turned into sales, thereby maximizing the net cash generated from sales. Inilah dia punya formula. In throughput accounting, all ini dah tahu dah. All operational expenses, labor, apa lagi overhead expenses kan? Semua tu kecuali material je semua yang lain tu are assumed to be fixed cost. Semua tu dia tak anggap variable cost, dia anggap fixed. Just to give you an idea, fixed cost kan kita anggap dia tak berubah, let's say within a year kan. So kalau salary pun you bayangkan you ada 20 pekerja, okay? 20 pekerja yang memang you bayar dia gaji yang sama setiap bulan dan jumlah gaji tu tak bertambah, jumlah pekerja pun tak bertambah. So you boleh kata every year itulah jumlah labor cost you. Nak katanya logik je to assume that labor cost is actually a fixed cost.
Dalam konteks itulah, of course lah, ada yang bukan fixed kan. Kalau macam apa kalau macam you ada sales commission semua tu kan, the more they sell the more you pay them, itu ada. Tapi nak katanya logik je kalau cost macam labor tu dianggap sebagai fixed cost. Dalam konteks tadi lah, jumlah pekerja tu sama, jumlah gajinya pun sama, so memang every year sama je, dia jadi fixed je. Tapi yang pentingnya apa? Material je yang you tolak untuk dapatkan throughput ataupun throughput return ataupun throughput contribution. Now, kita nak habiskan kita punya kelas hari ni dengan ini guys. Bottlenecks. Ini nanti nak cerita something yang related lah. Soon asyik cerita je kan. Tak tahu lah, mungkin setengah orang rasa nak cerita. Saya ingat waktu saya mula-mula mengajar dulu 2017. Student muka layu je kan. Okay guys, ada cerita. Tiba-tiba buka mata nak dengar. Kalau cerita je seronok kan. Saya tak tahu lah what about you kan. I think you guys lagi suka belajar daripada dengar cerita. Kan? Bottleneck. Saya lukis apa tu Ustaz? Inilah bottleneck. Leher botol. Tengkuk botol tu kan. Allahumma salli alaih. Ataupun jap. Saya padam balik. Saya buat terbalik. Botol kan? Saya tak pandai melukis. Minta maaf guys. Tak pandai melukis. Ni botol lah. Ada air lah dalam ni. Okay. Itulah bottleneck. Bottleneck. Saya tak main-main ni. Ini betul ni. Saya nak cerita apa ni? Itulah gambaran awal apa itu bottleneck. Kalau ada air dalam ni, kan guys? Air ni air anggur kan? Air anggur. Bila you terbalikkan kan dia keluar, betul tak? Kalau bekas yang macam ni, bekas yang macam bikar, you pergi dekat mak-mak sains kan, bikar, zuf, terus keluar macam tu sekali kan. Tapi kalau botol kan dia punya tengkuk tu kecil. Apa jadi? Air tu nak keluar sekaligus tak boleh. Dia akan keluar sikit-sikit ikut tengah, ikut giliran macam tu kan. Atau ada 100 orang dalam bilik yang kecil. Tak boleh 100 keluar sekaligus. Kena seorang keluar ikut pintu, sebab pintu tu muat seorang je. Boleh bayangkan guys. Itu masuk bottleneck. Itu kaitan dia dengan theory of constraint. Ada hadnya. Tak semua boleh keluar sekaligus. Itu gambaran awal ni, gambaran awal. Saya pernah tengok satu video, sikit lah kan. Dia buat kajian macam mana cara nak paling cepat nak kosongkan satu botol minuman. Botol macam ni lah, mungkin botol kaca kan. Kalau dia buat macam tu, dia ambil masa katakanlah 30 saat baru habis kan. Cara kedua, dia pusingkan botol tu, so akhirnya dia jadi macam puting beliun kan. Dia macam ada pressure dekat tengah tu, zuf, lagi laju lah. Kalau dia biar je, dia 30 saat. Kalau dia buat macam tu mungkin dalam 8 saat. Satu cara ketiga dia tunjuk, dia letak apa tadi, dia letak macam tali ke apa kan. Zuf, terus habis. Macam 3 saat lagi cepat lah. Dalam video dia just nak tunjuk apa cara cepat untuk kosongkan botol. itu satu iklan lah. Okay, anyway, gambaran bottleneck tu. Bottleneck resource or binding constraint. Dua-dua ni adalah istilah yang, let me use English. Both are the terms that you may be tested in the exam. Bottleneck resource or binding constraint. Sama. Okay, but what do we mean by that? Bottleneck resource or binding constraint is a process which has a lower capacity than preceding or subsequent activities, thereby limiting throughput. Wow, banyaknya benda. Keyword dia apa dia? Lower capacity. Bila dia lower capacity, apa kesan dia? Dia akan limit your throughput. Throughput apa? Tanah awal dia bagi tahu dia kan? Dalam fikiran you, throughput tu apa? Untung. Yang lebih kurang macam contribution, lebih kurang macam profit, tapi kita panggil dia throughput. Kenapa bila dia lower capacity, dia limit the throughput? Dan apa maksud preceding dengan subsequent activities? Okay, I think daripada I duk cerita panjang kan, kita baca sendiri dekat bawah. Nanti I come back here, I come back to this definition. The theory of constraints, TOC, also states that at all times there will be a bottleneck resource. Guys, keluar soalan. Which of the following statement is true? Theory of constraints states that sometimes there will be a bottleneck resource. Salah. Sebab tu dia kena baca. Dia kata all times. Bila-bila pun akan ada bottleneck resource. Nampak? Ini kepentingan. Highlight kat situ. Dia bagi tahu kan dalam exam kan, dia ambil perkataan tu, dia tukar sikit. Nak test tu. Bukan sometimes, all time. Or factor that sets a limit on the amount of throughput that is possible. Disebabkan bottleneck resource ni, kita punya untung tu jadi berkurang. Bukan tak ada langsung, jadi berkurang. Kalaulah tak ada bottleneck resource ni, macam botol tadi kan, kalaulah tak ada leher dia tu, semua air keluar sekaligus, contoh. Tapi disebabkan leher itulah air tu keluar sikit-sikit. Itu cerita dia. This bottleneck resource could in theory be sales demand,
for an organization's output. Okay, boleh jadi juga macam tu, nanti I come back to you, sales demand, but it is more likely to be a resource that an organization uses. Catat guys. Apa yang boleh menyebabkan throughput you limited, untung you tu jadi terhad, apa yang menyebabkan dia jadi terhad? Jawapan dia apa dia? Bottleneck resource atau binding constraint. Sama. Ambil yang tu dulu. Okay. What limits your throughput? Bottleneck resource. Satu. Yang kedua, this bottleneck resource ataupun binding constraint ni ada dua pecahan. Ada external, ada internal. Catat dalam buku teks you, sales demand adalah external. Maksudnya apa? You nak buat untung banyak tapi orang tak nak beli guys. Macam mana nak dapat untung kalau you tak jual barang tu? Kenapa tak jual barang tu je? Sebab orang tak nak beli. So apa? Sales demand. Kadang-kadang kita tak buat untung tu bukan sebab kita tak bagus. Related lah juga. Tapi sebab sales demand, keperluan dekat luar tu orang tak berapa nak beli. Bila orang tak nak beli, kita tak boleh jual. Bila tak jual, nak buat untung macam mana? So satu limit dia adalah external. Dipanggil apa external tu? Sales demand. Dan kadang-kadang yang menghadkan profit kita tu adalah yang bentuk dalaman, inside our company. Orang panggil apa? Resource. Contoh resource, your material. Orang nak tempah 1000 kek. Alamak cik, minta maaf cik, kami ada tepung ni boleh buat dalam 900 kek je. 1000 banyak sangat kek. Tak cukup tepung. Itu internal tu. Ataupun kami berlambak satu gunung tepung ada, tapi orang yang bekerjanya 2 orang je cik. Lagi seorang tu tengah cuti. Maknanya labor atau human resource. Maknanya apa ni? Internal. Let me summarize. Your throughput is limited by bottleneck resource or binding constraint. Bottleneck resource ataupun binding constraint terbahagi dua. Ada internal, ada external. Dah, khalas, settle. Jom kita tengok contoh. In a production setting, dalam kilang, you bayangkan macam ni. Okey, ini kita nak bagi contoh apa katakanlah Allahumma salli alaih kerusi. Raw material dia kayu. Materials preparation dia macam mana? You nak potong-potong kayu tu, you nak ketam kan? Ketam ni kata bahasa ketam boleh jadi sejenis haiwan ataupun ketam tu proses melicinkan kayu, betul tak? You ketam kayu tu. Materials preparation. Component preparation, lepas you dah cantikkan kayu tu, you potong, ada yang jadi kaki kerusi, ada yang jadi tempat duduk, ada yang jadi tempat sandar kan? Last sekali final assembly barulah you paku jadilah dia sebuah kerusi. Kan ada 3 fasa yang berbeza. Nampak 3 fasa yang berbeza. Okey. Last sekali dah siap finish product barulah you jual, sales. Boleh kan? Bayangkan dalam satu kilang kerusi. Now tengok. I want to go back to the definition. Bottleneck resource or binding constraint is a process which has a lower capacity than preceding or subsequent. Preceding maknanya sebelumnya, subsequent maknanya selepasnya, thereby limiting throughput. So kalau bayangkan ni adalah A, B, C ni kan? Materials preparation ni A, component preparation ni B, final assembly ni C. So siapa yang lower capacity? Katakanlah B ni lower capacity. Bila B lower capacity, lower tu maknanya apa? Lebih rendah. Lebih rendah berbanding siapa? Berbanding sama ada dia lebih rendah berbanding subsequent. Subsequent maknanya yang selepas dia atau preceding berbanding dengan sebelum dia. Ambil yang kat situ dulu. Nampak tak? I hope you lagi faham sekarang perkataan ni. Dia boleh proses, nak buat kerusi tu dia boleh proses, tapi dia tak selaju, dia tak secekap proses selepas dia atau proses sebelum dia. Ini contoh. Boleh jadi tak yang materials preparation ni yang paling slow berbanding yang component preparation dengan finance? Boleh jadi tak macam tu? Boleh. In other words, dalam satu production line, okay, akan ada satu proses, satu aktiviti yang merupakan bottleneck. Itulah bottlenecknya. So bottleneck yang kita nak cerita sekarang adalah satu aktiviti yang paling slow. Okay, saya baca je dulu. One process will inevitably, maknanya tak dapat dielakkan lagi, bukan berlakon, akan bertindak, akan menjadi bottleneck. And this is known as a binding constraint. Samalah, dia bottleneck sebab dia binding constraint. Dia yang menghadkan keuntungan kita. Here, dalam konteks ni, the bottleneck is a component preparation yang tengah-tengah ni. Because it can only deal with 50 units per hour, whereas materials preparation and final assembly can handle 100 units per hour each. Kan boleh bayangkan kan? Boleh bayangkan. Materials preparation kan adalah benda yang dibuat tu. Dia siap dalam masa sejam, dah siap 100. And then component preparation, dalam masa sejam tu walaupun tengok kan daripada material preparation dia akan pergi ke component preparation. Tapi daripada 100 yang siap tu 50 je yang component preparation boleh continue. Nampak tak? Tu nak kata dia lower capacity, tu nak kata dia paling rendah. Dialah bottleneck. And then bila pergi dekat final assembly ni dia boleh buat 80. So dia lajulah juga. Material preparation ni laju juga tapi component preparation dia paling slow. Dengar
yang the lowest capacity. Ni perkataan ni. Yang paling slow, yang paling perlahan, itu yang kita panggil bottleneck. Senang cerita, dengar. Katakanlah guys, satu unit dalam kes ni, I boleh dapat untung RM100. Satu unit, I boleh untung RM100. I tulis lah. Tengok. I jual 100 unit, sales. Yang mana satu unit I dapat $100. Therefore, ni sejam tau kan? Sejam. Dalam masa sejam kan, material yang I boleh prepare untuk 100 unit. Tengok dengar betul-betul. So kalau betul lah I boleh siap finish produk 100 unit, selepas sejam, bayangkan siap je orang beli dan bayar terus. Contohlah kan. Maka selepas sejam ataupun setiap sejam, untung atau throughput yang I dapat adalah 10,000. Betul tak? 100 darab 100. Every hour, duit masuk mah. Setiap sejam dapat RM10,000. Oh, best macam tu kan. Setiap sejam RM10,000. Setiap sejam RM10,000. Dolar. Setiap sejam. Tetapi, berlaku tak dalam kes ni? Tak. Dia akan jadi lagi kurang. Allahumma salli alaihi. Berlaku tak dapat RM10,000 ni? Tak berlaku. Apa yang menyebabkan dia tak berlaku? Bottleneck. Siapa bottleneck yang tengah-tengah ni? Walaupun materials preparation boleh buat 100, tetapi yang boleh go through, yang boleh proceed 50 je. Yang boleh go through 50. Walaupun final assembly this is not good. Sorry. Walaupun final assembly boleh buat 80, tapi minta maaf guys. Dalam masa sejam, final assembly ni dia, aku harap sangat nak buat 80 unit. Dia berharap tapi tak boleh, minta maaf. Yang datang daripada komponen preparation hanya 50. Nampak tak cerita dia? Akhirnya selepas sejam kan, you hanya boleh jual 50 unit. Apa berlaku pada your sales? So 50 unit darab 100 jadi 5,000 je lah. Apa yang jadi ni guys? Throughput is limited. Your throughput tu dah pun terhad, dah mengecil kerana apa? Kerana bottleneck. Jadi sekarang kalau kita baca balik kan, bottleneck ni adalah a process, dalam kes ni proses component preparation tu yang ada lower capacity. Disebabkan dia ada lower capacity, dia telah limitkan kita punya throughput. Nampak tak? I nak demonstrate to you cara belajar. Baca okey tak faham, fine, teruskan, go back, then you faham, itulah maksud dia. Keyword dia, key idea dia apa dia? Bottleneck. Ada something yang menyebabkan kita tak boleh maximise keuntungan kita. Something tu orang panggil apa? Bottleneck. Macam tu Okey, kita dah baca habis ke belum tadi in the exam the bottleneck resource is likely to be a production factor such as machine time or labor time. You may be familiar with the concept of limiting factor in production. A bottleneck resource is a limiting factor in the theory of constraint and throughput accounting. A bottleneck resource is known as the binding constraint. Okey, itulah nama dia, sama ada you guna perkataan binding constraint ataupun bottleneck. Okey. I nak cerita sikit lah, kalau nanti kita nak buat juga activity number 1. Cerita tu besok lah. Ingatkan I, waktu kecil-kecil dulu my mum ada jual popiah. Dia katakan popiah ni, popiah ikat. Apa tadi panggil popiah ikat ke? Nanti esok I cerita yang tu, yang ada kaitan dengan bottleneck ni. Popiah simpul, my wife kata popiah simpul. Kalau dia pernah makan popiah simpul, dia macam ni. Kat tengah tu ada dia punya inti tu kan. Popiah tu, dalam tu ada inti dia. Dia pernah tengok kot. Rangup kan kalau makan. Sometimes orang buat kuih raya. Nanti saya nak cerita sikit, dia ada kaitan dengan throughput ni lah. Okay, but I want to end our class with activity number 1. But before that, faham ke tak faham yang I cerita bottleneck tadi? You guys follow so far before we end? Faham sir. Faham sir. Okay. Ini baru teori tau, belum kira lagi ni. Tapi kiranya tadilah nak kira throughput kan. Hanya tolak direct material. Kemudian lepas tu kita nak go further, nak kira TPAR pula, throughput accounting ratio. Bila dah kira ratio tu ada interpretation dia. Kalau sekian-sekian nombor dia apa maksudnya dan sebagainya lah. Okay, let us end our class today with activity 1, bottleneck. A company passes its products through 4 production processes. Maknanya untuk produk tu jadilah seketul produk, dia melalui 4 proses. And is currently operating at optimal capacity. Maksud optimal ni
Kalau you boleh belajar 5 jam, memang betul-betul 5 jam you belajar. Kalau you boleh belajar 10 jam, memang betul-betul 10 jam. Itu maksud optimal. Capacity you tu, you betul-betul penuhkan capacity tu. You betul-betul buat the best that you can do. Itu maksud optimal. Okay. So dia kata, the following data is available. So produk ni sebelum dia jadi produk yang siap untuk dijual, dia kena melalui 4 proses. You kena load, you kena ambil dia ke sediakan dia kan. And then you kena basuh, you kena wash it. Apa ni baju ke apa kan. And then you dry, you keringkan dia, and then you letak label. Tak, and then boleh jual. Okay, soalan. Which process is the bottleneck? Which process is the bottleneck? Okay. So apa jawapan dia guys? Ada okay, ada cara dia macam ni lah kan. Maknanya kalau you faham yang the example before this, proses yang ambil masa yang paling lama ataupun yang lebih tepatnya proses yang boleh buat the process that can apa yang nak kata can bukan manufacture, the process that come up that can come up with the lowest number of units, right? There will be the bottleneck. Kita tengok salah satu mistake yang kita boleh buat adalah kita akan tengok masa. Loading ambil masa 3 minit, washing 6 minit, drying 1.5 minit, labeling 2 minit. So mungkin first impression kita washing ni yang bottleneck. Kenapa? Sebab orang lain 3 minit dah siap dah. Tapi dia bila 6 minit kan, loading ni dah boleh buat 2 unit dah, betul tak guys? Dah boleh buat 2 minit dah. 2 unit kan. Tapi washing ni baru siap 1, betul tak? So dia lambat. Drying lagi lah. Selepas 6 minit dia dah boleh buat 4. I hope you faham 2 minit pun sama. Dah boleh buat 3 unit. Kan? Boleh buat 3 ni, boleh buat 4 ni, boleh buat 2. Tapi washing selepas 6 minit dia baru boleh buat 1 unit. So from that point of view, you nampak macam washing ni yang paling lambat, paling slow. So dia lah bottleneck. Tapi kena be careful. Jangan tengok the time per unit sahaja, tetapi every process dia ada machine hours available, which is 800, 1000, 450 and 450 juga. So apa kita punya method? Kita jangan hanya tengok minit, tetapi kita cari berapa unit yang dia boleh buat. Berdasarkan apa? Berdasarkan machine hours available. Kan? Kita buat sama-sama guys. Loading ada 800 hours. So berapa unit yang you boleh buat given you have 800 hours. Jangan lupa bahawa machine hours ni dalam jam. Time per unit ni dalam minit kan. So kena darab dulu ni dengan unit, betul tak? Sebenarnya tak payah, tak apa. Tapi kalau you darab, I think that's clearer lah kalau you nak dapatkan unit. So 800 darab 60 bahagi 3, you boleh buat 16,000 unit. Kalau I salah bagi tahu You guys buat juga please. Jangan balik dah ni. Seminit lagi lama. Okey, cepat. 1000 multiply by 60 divided by 6. 10,000. And then 450 multiply by 60 divided by 1.5. 18,000. And then 450 multiply by 60 divided by 2. 13.5. Ini units that they can produce. Okay, sekarang baru okay lah. Jawapan dia still sama kan? But okay, anyway. What is the bottleneck then? Which process? Dah pukul 12 dah. Sorry guys. What is the bottleneck? Washing. Washing juga Tadi guys tengok jawapan muka surat. Ini activity 1 kan? Do you guys all agree dah pukul 12? You guys all agree that washing adalah kita punya bottleneck? Yes. Okay. Yes, sebab dia paling lower capacity. Very good. Kan, capacity maksudnya apa? Capacity ni maknanya kebolehan dia untuk bukan kebolehan, kemampuan dia untuk menghasilkan berapa banyak unit. Orang lain boleh buat 16,000 kan, 16,000, 18,000, 13,000, dia boleh buat 10,000 je. Maknanya dia ada capacity, dia ada capability, kemampuan untuk buat unit yang paling rendah.
Akhirnya walaupun orang lain boleh buat banyak, kita kena follow dia. Kenapa kita kena follow dia? Sebab dia boleh buat sikit, kita kena ikut dia. Kan? So dalam kes ni kita kena identify the bottleneck, kena pasti cari siapakah, proses apakah yang menjadi bottleneck. Kalau you guys ingat yang I bagi tahu tadi, let me end with this. Kan I kata besok kita akan start dengan 5 step. Kan? First step tu kita nak cari siapa atau apa proses yang jadi bottleneck. Sebab tu kita belajar bottleneck dulu. The next 4 step nanti kita akan belajar juga, which is tomorrow. Hari ni, if you dapat gambaran sikit apa itu throughput dan you faham apa itu bottleneck, then we are good to go. Selamat menunaikan solat fardu Jumaat untuk kaum Adam, dan semualah. Kita jumpa besok insya-Allah. Thank you for your patience and attendance today. But again, siapa yang nak leave the meeting, you may do so. I would like to allow for at least one question kalau ada soalan. Kalau ada lah. Ada tak? Okey, kena sama besok. Yes. Siapa tu? Yeah, go ahead please. Ada orang panggil I tadi. Life cycle costing kan? Yes. Dia punya disadvantage dia costly dengan timeline. Dengan ambil masa lama compare dengan traditional. Yes, you can say that. Okay, number one, you kata dia costly. But you, again, tak perlu risau. Ini soalan yang baik tau, soalan yang baik. Setiap satu method, ABC ke, life cycle ke, macam kawan yang tanya ni kan, dia mesti ada pros and cons, mesti ada baik buruk dia. Okay, sekarang fokus, I nak jawab soalan life cycle tu, kawan ni sebut antara keburukan dia costly, I think I agree. And then time consuming pun I agree juga. Tapi I tak bimbang sebab dia tak keluar section C. Kenapa I kata macam tu? Sebab kalau dia keluar section C, you tak boleh explain macam tu je. Oh, dia time consuming atau dia costly. Itu dah betul. Tapi you kena explain further. Kenapa you kata dia costly? Kenapa dia kata dia time consuming? Kan? So I think you boleh figure out lah. You boleh fikirkan antaranya sebab apa? Sebab kalau accounting period, you follow the period, mungkin you just kira cost untuk tahun tu je. Tapi sekarang you nak kena cari data dan you nak kira cost, you kena buat research for the entire life. So dia lagi mahal, lagi banyak benda nak kena buat, lagi time consuming. So my point is, if you know how to elaborate, that would be better. Okay tak? Do I answer your question? Alright sir. Okay. Good my dear. Thank you for asking. I dah okay dah. Kalau seorang tanya soalan pun dah okay dah. So I just want some interaction lah so that it is better. Thank you everyone. Sorry I dah ambil 3 minutes extra.